Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir Suratu Maryam. Tafsir surah Maryam. Surah Maryam ini surah yang ke-19. Dalam juzuk yang ke-16, sambungan perbincangan kita bermula ayat 58. Ayat 58, Tafsir Pimpinan Jawi, muka surat 623. Untuk maklumat para pelajar sekalian, ayat 58 ini ada sujud tilawah. Sujud tilawah ataupun dikenali dengan nama sujud sajadah. Jadi insya-Allah bila kita baca sama-sama, para jemaah yang duduk tidak menghadap kiblat boleh ambil posisi, sebab kita akan sujud. Kita akan sujud. Apabila kita baca, orang yang ikut baca pun boleh sujud, orang yang mendengar pun boleh. Tapi kalau orang buat tak tahu je, tak perlu sujud. Baik, kita baca ayat 58. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah bacaan kita dalam ayat perbincangan kita pada kali ini. Jadi ayat ini sebenarnya penutup kepada perbincangan ayat-ayat kita yang lepas, di mana dalam siri yang lepas kita telah bincangkan 3 nabi. 3 nabi, Nabi Musa,
Ismail dan Idris. Musa, Ismail dan Idris. Kemudian siapakah mereka? Cuba tengok dalam ayat yang kita baca ini, ayat 58. Ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Mereka itulah sebahagian dari nabi-nabi. Siapa dia mereka itu? Ai ulaikal anbiya'ul mazkurun fi hadhihi surah. Tengok nota di bawah 823, yakni yang telah diceritakan perihalnya dalam surah ini. Siapa dia mereka? Kita tengok daripada awal lagi. Zakaria, Yahya, Isa, kemudian disambung dengan Musa, kemudian Ismail dan juga Idris. Ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min zurriyyati Adam. Mereka itulah sebahagian dari nabi-nabi yang telah diceritakan, mereka yang telah dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat yang melimpah-limpah kepada mereka. Apa dia nikmat itu? Dalam ayat ini banyak nota di bawah. Yakni dikurniakan pangkat nabi. Dikurniakan pangkat nabi, petunjuk hidayah dan kedudukan yang tinggi dalam kalangan umat manusia. Satu. Itu dia panggil mereka itu. Dari keturunan min zurriyyati Adam, dari keturunan Nabi Adam. Siapa? Tengok, ada pecahan di sini. Yakni di antaranya yang hidup sebelum Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh. Sebab ayat ni dia pecah tiga. Min zurriyyati Adam, daripada Adam, maka majoriti ulama mengatakan yang hidup sebelum Nabi Nuh siapa dia? Nabi Idris. Walaupun dalam perbincangan yang lepas, pengkaji, penganalisa tafsir Syekh Salah lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan Idris mutaakhir, selepas Nabi Daud dan Sulaiman. Tapi kita ambil pandangan majoriti, tafsir ini mengatakan iaitu zuriat Adam, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian wa mimman hamalna ma'anuh, dan dari keturunan orang-orang yang kami bawa dalam bahtera bersama-sama dengan Nabi Nuh. Siapa mereka? Tengok. Iaitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Yakni Nabi Ibrahim itu dari keturunan mereka. Maknanya dunia ni dia mari yang pertama Adam. Kemudian hancur, hilang, mati habis, yang kapi-kapi tinggal lagi yang Nuh dan yang berada atas bahtera Nabi. Itu dia panggil episod yang kedua daripada pembiakan manusia. Maka dari keturunan yang ada Nuh ini, iaitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, wa min zurriyyati Ibrahim. Wa min zurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Nabi Ibrahim. Siapa? Tanda ni pelajar-pelajar. Yakni Ismail. Kan kita dah sebut Ismail itu anak sulung Nabi Ibrahim. Kemudian Ishak dan Yaqub alaihissalam. Berapa dah? 3. Wa Israel. Ini generasi ataupun tabaqah yang keempat. Wa Israel. Siapa dia Israel? Israel itu sendiri siapa? Israel ialah gelaran kepada Nabi Yaqub. Gelaran kepada Nabi Yaqub, dan keturunannya yang tersebut dalam surah ini ialah Nabi Musa, Harun, Zakaria, Yahya dan Isa alaihimussalatu wassalam. Mana dalam ayat ini Allah Ta'ala pecah kita berapa? Ada 4. Zuriati Adam, maknanya majoriti ulama mengatakan Idris. Wa mimman hamalna, orang yang telah dibawa dalam bahtera Nabi Nuh melahirkan Nabi Ibrahim.
Daripada zuriat Ibrahim lahirnya Ismail, Ishak, Yaqub. Kemudian daripada Israel, iaitulah Yaqub, lahirnya siapa? Musa, Harun, Zakaria, Yahya dan Isa alaihissalam. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia melalui jalur Nabi Ismail alaihissalam. Baiklah para jemaah sekalian. Mereka ini, maknanya para nabi-nabi alaihimussalatu wassalam ini, wa mimman hadaina wajtabaina, dan mereka itu ialah dari orang-orang yang kami beri petunjuk hidayah dan kami pilih. Makna orang yang terpilih di kalangan manusia, Allah bagi mereka jawatan Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Ai hadaina lil iman, kami beri petunjuk pada mereka hidayah beriman, wal amalis salih, dan amal saleh, dan kami pilih mereka menjadi Nabi. Mereka ini, apa sifat mereka? Bagaimana sikap mereka? Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Dan mereka itu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat Ar-Rahman melalui kitab masing-masing lah. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka segera sujud serta menangis. Sujud, badiru ila sujud bakin, dalam keadaan menangis, min khasyatillah, kerana terlalu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini maknanya, ini di antara sifat mereka, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik. Itulah sifat mereka. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa annal isyarah fi hadhil ayat, isyarat kepada ayat ini, ulaik, bukanlah balik kepada nama-nama yang disebut tadi, faqat bal isyara ila jinsil anbiya, bahkan isyarat ulaik, mana mereka itu, yakni semua nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Inilah sifat mereka. Sifat mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila dibaca ayat Allah, semuanya akan menangis. Min khasyatillah, kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita mengatakan itulah sepatutnya kita apa? Sepatutnya kita belajar dengan perkara yang tersebut. Allahu Akbar. Baik. Beberapa faedah yang dapat kita simpulkan daripada ayat 51 yang kita baca dalam siri lepas sehingga kepada 58 ini. Apakah faedah yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, tanda wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiya. Siapa dia? Siapa dia yang sifat demikian? Ismail. Tengok dalam ayat 53, 54, wazkur fil kitab Ismail. Ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis salah, makna Ismail ni sangat-sangat menjaga, mendidik anak-anak dia menjaga salat. Maka ayat ini para ulama mengatakan anna haqqas salih, orang yang baik, dia tak boleh baik diri dia seorang je. Tak boleh dia seorang jadi orang baik, kita kata tidak. Ni ada setengah orang ni kalau dia baik, masya-Allah, kita tengok dia ni sangat warak, duduk di masjid sentiasa. Dan tetapi ada orang yang baik dia seorang tetapi keluarga dia tidak dipedulikan ataupun terbiar keluarga dia. Kita mengatakan itu di antara contoh orang yang tidak baik. Orang yang baik, orang yang cakna ataupun orang yang mengambil berat dengan keluarga dia, menjaga akidahnya, jaga solatnya dan jaga zakat. Zakat di sini kata di para ulama Islam, zakat dengan makna zakat yang kita belajarlah, harta, ataupun zakat dengan makna tazkiyatun nafsi, membersih jiwa daripada sifat-sifat kotoran, daripada perkara-perkara yang tidak baik. Itu di antara tanggungjawab. Kalau kita baik seorang, bermakna kita tidak bertanggungjawab. La, kita kena baik.
Dalam ayat ini juga Allah Ta'ala sebut sifat Nabi Ismail yang dipuji, iaitu apa dia? Sebab dia mendidik keluarga dia, didik keluarga dia. Baik, kata-kata menarik, kata-kata hikmah daripada Al-Hasanul Basri, seorang ulama tabi'in. Al-Hasanul Basri, dia kata apa? Man kana lahu wa'izun min nafsihi kana lahu minallahi hafiz. Siapa yang ada penggerak dalam jiwa dia, maknanya jiwa dia ni ada penggerak, maknanya yang selalu memperingatkan dia tentang benda baik, tentang bahayanya melakukan maksiat, benda mungkar. Makna dhamir dia hidup, hayy, al-qalbul hayy, hati yang hidup. Itu dia panggil penggerak dalam hati. Sebab itulah kita ni, sebagaimana kata orang lain pula, kekuatan orang mukmin duduk di hati. Kadang-kadang kita kunci jam loceng, pukul 5 nak bangun sahur, 4:30 nak bangun, tak jadi. Tapi kalau kita kunci dengan hati kita nak bangun, insya-Allah tak ada jam loceng dia bangun. Itu dia kata. Maka siapa dia ada wa'iz dalam jiwa dia, dalam hati dia ada wa'iz, ada penggerak, pemberi peringatan, kana lahu minallahi hafiz, maka orang ni mendapat jagaan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang sentiasa menggilap, menasihati dirinya dan keluarganya. Sentiasa dia bercakap, ya ahli salatakum salatakum, hai keluarga aku, anakku, isteriku, cucuku, jaga salat, jaga zakat, jaga bersih jiwa, jaga hak jiran tetangga, jaga beri bantuan kepada orang miskin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kepada kamu pada hari kiamat. Maka ini di antara orang yang terpuji, itu kata-kata Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala di dalam faedah ayat ini. Baik, yang ketiga, faedah yang ketiga dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut wa nadainahum min janibit tur, kami panggil siapa? Musa di tepi bukit Gunung Torsena. Gunung Torsena, tempat Nabi Musa munajat ni tinggi tuan-tuan. Waktu saya belajar dulu di Madinah, tapi anak pergi ke Mesir, dibawa oleh kawan-kawan. Naik bukit Torsena ni bukannya main-main. Kita naik pukul 12 malam, subuh baru sampai. Orang tunjuklah sini, kata Jabal Musa, tempat Nabi Musa munajat. Maka kata di para ulama, ini munajat ataupun seruan ini disebut beberapa kali dalam Quran untuk Musa dan tidak disebut kepada nabi yang lain. Maka itulah ulama Islam mengatakan Musa itu dikenal dengan nama Kalimullah, nabi yang banyak berkata-kata direct dengan Allah Azza wa Jalla, dan menjadi salah satu daripada ciri keistimewaan Musa alaihi salam, dikenal dengan nama Kalimullah, dengan Kalimullah. Itu di antara perkara yang faedah yang disebut oleh para ulama Islam. Yang keempat, disebutnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa di sini, zukir Isa min huna, disebutnya Nabi Isa. Tengok, ulaikal ladzina an'ama Allah. Apa ni? Min zuriyati Ibrahim wa min zuriyati Israel, daripadanya Musa, Harun, Zakaria, Isa. Sedangkan Isa itu daripada anak perempuan. Maka dalam hukum fiqh, anak-anak cucu daripada anak perempuan minaz zurriyah, daripada zuriat. Contohnya kalau orang tu kata haza waqfun, ini aku wakaf, tanah ini kau kebun ini untuk zuriat aku, maka dia masuk sekali anak laki-laki, cucu laki-laki, cucu daripada laki-laki, dan juga daripada anak perempuan, itu dipanggil zuriat. Ini dalam perbahasan fiqh, panjang lagi lah tuan-tuan. Kita ambil ringkas-ringkas sebab masa kita sangat terhad. Yang kelima, ayat yang kita baca ini salah satu daripada tempat disunatkan kita sujud tilawah. Bila sampai sini kita kena sujud, sama ada kita baca dalam solat ataupun di luar solat, kan. Dalam solat kena hati-hati, jangan sujud di tempat ayat tak sujud. Nanti jadi masalah pula. Kemudian yang keenam, ayat ini Allah Ta'ala puji mereka, sifat mereka, apa dia sifat para Nabi alaihissalam, kharru sujjadan wa bukiya. Mereka ini bukan sahaja sujud, menangis.
Maka fihi istihbabul buka. Ayat ini sunat kita menangis inda tilawatil Quran. Ketika kita baca Quran sampai tepat ayat azab, kita menangis. Allahumma ajirna, ya Allah selamatkan aku daripada azab, kita boleh menangis, kan? Dan bila sampai tepat ayat sujud, kita kena sujud. Katanya an Umar bin Khattab annahu qara'a surat Maryam fasajada. Sayyidina Umar pernah baca surah Maryam, kemudian dia sujud. Wa qala hadza sujud. Umar kata kita semua dah sujud. Fa ainal buka apa ni? Ayat tu kata bukiya, ainal buki. Di mana? Siapa yang menangis? Allahu akbar. Kisah ini dikeluar oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Ar-Riqat wal Buka. Maknanya Umar lepas dia sujud, dia tanya sahabat-sahabat dia, sujud dah sujud kan? Menangis, siapa menangis? Kita hari ni kita sujud tapi ada orang menangis. Jawabnya tidak ada orang menangis sebab kita tak terasa. Ada satu kisah, seorang imam jadi imam, bila sampai tepat ayat azab, dia menangis. Makmum belakang duk tegur, ingat ke imam tu terlupa bacaan, lupa baca, tegur. Bahkan selepas solat, duk sarapan pagi subuh tu, katanya AJK pula tegur, mana ustaz, pagi ni nampak macam jam je. Tak, ustaz tu kata ini masalah, saya baca Quran kepada orang yang tak faham. Dia ingat saya jam, maknanya lekat bacaan. Kawan tu bukan lekat hafalan, tapi lekat kepada ayat yang dibaca sebab dia faham isi maksud ayat yang tersebut. Ni manusia hari ni bila dia tak faham isi ayat, orang qari baca dengan suara yang sedap, walahum azabun azim. Allah. Hak dengar ni kok, oh sedapnya. Walahum azabun azim, sedapnya. Kita kata masya-Allah, inilah para jemaah sekalian yang kita perlu memahami bacaan supaya kita semua mendapat rahmat Allah dan dapat faedah besar daripada sini. Dan yang keenam, bagi orang yang tak baca Quran tapi dia dengar. Contohnya macam kita hari ni, tuan-tuan tak baca, saya baca seorang, tapi kita ikut bacaan imam, bacaan qari, kita ikut. Bila sampai kepada tempat sujud, boleh kita sujud sekali walaupun kita tak baca, tapi kita dengar. Tapi kalau kita tak dengar, kita buat benda lain, kerja-kerja, tiba-tiba tengok orang sujud, kita nak sujud gelak. Itu dia panggil kaedah. 6 faedah daripada ayat ini para jemaah sekalian. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya, iaitulah ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allahu Akbar. Jadi dalam tengok kemudian ayat terjemahan ayat 59, kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan, mana lepas daripada para anbiya tu mari orang pengikut dia yang kemudian yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, wattaba'u syahawat, ikut syahwat, melakukan maksiat, fasawfa yalqawna ghayya, dan mereka akan menghadapi azab. Azab apa? Azab dalam neraka ghayya. Ghayya ni apa dia ghayya ni? Katanya ghayya ni bawah neraka ni. Dia panggil al-ghayy. Ghayya dia kata wadin fi jahannam. Dalam neraka jahannam tu ada cerung lagi, lembah lagi yang cukup dahsyat. Allahu Akbar. Ini yang menakutkan kita para jemaah sekalian. Dalam neraka, bukan sekat neraka, bawah neraka. Saya sebut bahasa Kelantan, jangan marah orang. Dia kata, orang Kelantan kata patak neraka. Patak neraka ni makna dasar yang di bawah. Wadin fi jahannam. Wal'iyazubillah. Mana ayat ini? Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Maknanya datang lagi selepas daripada siapa? Selepas daripada orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dari kalangan Nabi-Nabi, jadi pengikut-pengikut mereka itu ada yang cuai, tidak menjaga solat. Tak jaga solat di sini, kata di ulama, yang pertama langsung tak solat. Tulis, ada beberapa kategori tak jaga solat. Yang pertama,
tarakha bil kulliyah, maknanya langsung tak solat. Yang kedua, meninggalkan sebahagian rukun solat, mana tak sempurnalah solat dia ataupun syarat-syarat solat. Orang solat ni kena ada wuduk, dia pakai solat gitu ya, contoh. Ataupun cuai daripada menjaga kewajipan solat, ataupun melewat-lewatkan daripada waktunya, wa ghairi zalik, dan berbagai jenis. Maknanya yang paling dahsyat sekali, orang yang engkar kewajipan salat. Itu yang paling dahsyat lah, sebab dia kafir. Yang kedua, orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Nah, ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan fasik. Kita tak bahaslah sini panjang. Kan para jemaah sekalian, yang pentingnya mencuai salat ini dalam pelbagai dimensi. Yang paling dahsyat, tak engkar salat. Yang kedua, langsung tak salat. Yang ketiga, tak apa-apa nak jaga waktu dan semua sekali itu. Banyaklah kata dari para ulama Islam, kesimpulannya itu yang disebut. Itu yang pertama, tak jaga salat. Yang kedua, wattaba'us syahawat wa aqbalu ala syahawati anfusihim, mereka mengikut hawa nafsu dan sangat mengikuti kehendak nafsu tentang untuk mengejar dunia dan meninggalkan ketaatan terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka ini di antara orang yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya sebab apa? Sebab bila ikut hawa nafsu, maka dia akan pergi kepada perkara yang tidak baik. Sebab nafsu ni, yang paling tinggi sekali nafsu, apa dia? Al-ammaratu bisu, suka mengajak manusia, mengheret manusia kepada benda yang tak baik. Itu dipanggil ammaratu bisu. Dia ajak benda yang tak baik, itu dia panggil nafsu yang berat. Masya Allah. Dia suka benda, dan orang pengikut hawa nafsu ni, dia jadi edik, ketagih dengan benda-benda yang tidak halal. Itu ya. Dia ketagih benda tak halal. Guru saya, Syekh Atiyah rahimahullah, dia cerita ada seorang toke kebun di negeri dia, negeri asal dia lah. Saya tak nak sebutlah nama negeri ni, mengaibkan orang. Kebun dia luas. Tapi bila nak makan buah ke apa benda, dia cakap dengan pembantu dia kata, kau pergi ambil buah dalam kebun sebelah kita tu. Mana pergi ambil orang lain. Jadi pembantu dia ni beriman, takut kepada Allah Azza wa Jalla, tak nak buat benda tu. Habis dia pergi ambil, orang panggil border, sempadan. Sempadan dengan tempat hak kita, maknanya ujung dalam pagar, masih lagi dalam pagar hak toke lah, bukan hak curi. Buat balik toke dia. Bila toke dia makan, engkau ambil mana ni? Agak lah, tak sedap dia. Maknanya hak curi tu baru sedap. Ini na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Sebab orang dah biasa dengan benda-benda curi ni, sangat dahsyat. Maka orang ni fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan duduk dalam mengharapi neraka Jahannam ghayya, wadin dalam neraka Jahannam yang cerung, yang cukup dalam. Na'udzubillah. Baik. Ayat 60 ini peluang dan ruang bagi orang yang bersalah. Biarlah kita manusia ni mana tak salah. Ada orang yang berdosa, ada orang dosanya dosa besar, ada dosa sederhana dan ada dosa yang lain-lain. Maka Allah Ta'ala buka ruang dan peluang kepada kita. Ayat yang ke-60. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Illa, kecuali orang-orang yang bertaubat. Taubat dari mana? Dari meninggalkan solat. Taubat dari mengikut hawa nafsu. Wa amana, dan mantapkan keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amila salihan, serta beramal dengan amal saleh, amal yang baik, yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, mengikut sunnah Rasul mereka. Apa mereka dapat? Ini syarat.
syaratnya beriman, beramal. Faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga. Allahu akbar. Wala yuzlamuna syai'a, dan mereka pula tidak dikurangkan pahalanya sedikit pun. Jadi kalau orang yang betul-betul jaga iman dia, betul-betul menjaga ibadat dia, Allah SWT tidak akan kurang sedikit pun daripada pahala amal yang mereka lakukan itu. Allahu akbar. Jadi sekarang ni menjadi tugas kita para jemaah sekalian, menjaga amal kebajikan kita supaya tidak rusak. Jaga amal kebajikan kita supaya tidak hilang pahala. Sekarang ni kita sedang berpuasa. Kita alhamdulillah setakat yang zahir, apa yang zahirnya, jaga perkara yang membatalkan puasa, jaga sungguh kita. Kan? Kalau lah dipanggil oleh hospital nak injek vaksin pun tanya ulama dulu batal tak batal. Kalau na'uzubillah kita terperangkap dengan ujian kena suap dia punya korek hidung pun tanya ulama dulu. Tapi kita tak pernah tanya ulama. Nak mengumpat boleh tak? Nak mengata orang boleh tidak? Nak komen yang pelik-pelik. Saya tengok masyarakat hari ni macam tak puasa dari sudut komen-komen yang dahsyat yang dinamakan oleh yang dibuat oleh netizen kepada orang yang dia tak setuju, macam tak puasa. Dengan fitnahnya berluasa, dengan macam-macam. Kita mengatakan inilah perkara yang sangat berbahaya, tuan-tuan. Maka orang yang nak ni, kita kena jaga amal kita supaya betul, dan jaga amal kita supaya tidak hilang dia punya pahala. Kalau kita jaga, apa yang kita dapat? Tengok ayat 61. Tadi Tuhan Allah tak sebut faulaika yadkhulunal jannah, mereka akan masuk dalam syurga. Ayat 61 didetailkan jenis syurga. Jannatu adn, jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib, iaitu syurga adnin yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman kepada hamba-hambanya disebabkan kepercayaan mereka akan perkara-perkara yang gaib. Jadi oleh kerana kita ni beriman kepada Allah Ta'ala dengan cara gaib, tidak ada siapa yang nampak Allah, tetapi kita nampak dengan ainul basirah bahawa Allah Ta'ala tengok kita. Kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla, maka ketika itulah kita betul-betul beriman dengan perkara yang gaib. Syurga, neraka semua tak nampak, malaikat pun kita tak tengok dia kan. Kita beriman dengan Quran yang ada di tangan kita, tapi kita tak tengok Quran turun. Bagaimana? Bila waktu Nabi kita terima daripada Jibril, kita tak tengok. Maka orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan benar-benar, innahu kana wa'duhu ma'tiya, innahu kana wa'duhu ma'tiya, sesungguhnya Tuhan kamu itu janjinya tetap akan berlaku. Kalau Allah Ta'ala berjanji, jangan bimbanglah. Janji Allah SWT, janji yang betul, janji yang tak pernah dimungkiri, sebab yang berjanji itu Allah. Yang mungkir janji ni siapa? Manusia. Dua sebab manusia mungkir janji. Tanda sikit. Sebab yang pertama, dia berjanji, kemudian dia tak mampu nak tunai. Itu satu sebab. Kerana itu, bila kita nak berjanji, kita kena fikir, kemampuan kita nak tunai janji, boleh ke tak boleh? Kemampuan kita nak tunai janji, boleh ke tak boleh? Yang pertama. Yang kedua, memang sifat dia tak baik. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan sifat munafik, iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana, wa iza khasama fajar. Kan? Bila janji, tak tunai. Bila buat perjanjian, langgar. Itu dipanggil sifat munafik. Maknanya sama ada orang tu tak mampu nak menunai janji, ataupun memang sifat dia, memang jenis spesi, memang janji tak tunai, tak tepat.
Baik. Apa makna jannatu adnin? Syurga adnin. Mana apa adnin? Tengok sini. Para ulama mengatakan jannatu adnin, tengok dalam sudut bahasa, adnin ai bermakna iqamatin wastiqrar. Adnin dengan makna iqamah wastiqrar wa thabat, maknanya iqamah tempat tinggal yang tetap, dan sabat maknanya tidak bergoyang. Itu makna jannatu adnin, syurga yang tetap. Bagi siapa? Bagi orang yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil, kalau kita kata adnin makna tetap, makna sabat, makna istiqrar, makna iqamah. Baiklah para jemaah sekalian, ayat yang terakhir di dalam perbincangan kita ini, sebelum akhir, ayat 62, sifat syurga. Apa dia sifat syurga? Yang pertama, jannatu adnin, syurga yang tetap. Kemudian, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka, siapa dia mereka? Ahli syurga, tidak akan mendengar dalamnya perkataan sia-sia. Tak ada. Orang nak jadi ahli syurga atas dunia pun dia tak main sia-sia. Dia tak main cerita-cerita qila waqala, orang cakap saya dipahamkan. Tidak ada itu. Itu bahasa orang yang tidak baik. Kita nak jadi ahli syurga ni, ahli syurga dia tidak ada perkataan batil, tidak ada perkataan mencarut, tidak ada perkataan yang tidak memberi manfaat. Masya Allah. Jadi orang nak jadi ahli syurga atas dunia pun dia tidak menggunakan perkataan-perkataan yang tak baik, sia-sia. Para jemaah sekalian, sia-sia tu kalaulah dia tu tak ada faedah. Tetapi kalau perkataan itu mengguris perasaan orang lain dengan mengumpat mengeji, itu bukan sia-sia, itu perkataan mungkar. Kita kena faham. Lagwan mana benda yang tak ada faedah. Tapi kalau mungkar, maksiat, tidak ada dalam syurga. Allahu Akbar. Tetapi mereka sentiasa mendengar perkataan yang baik-baik. Tengok nota di bawah 829. Yakni perkataan yang mulia dan baik-baik. Salam, salam. Jumpa semua kata Assalamualaikum, selamat, sejahtera, bahagia, happy. Sesuai dengan keadaan dalam syurga yang aman dan selamat sentosa. Keadaan yang aman dan selamat sentosa. Atau ucapan salam dari malaikat. Kita berjalan tu malaikat sambut, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Semuanya bahasa-bahasa gembira dari malaikat dan salam yang diucapkan oleh penduduk syurga sesama mereka. Allahu Akbar. Bahagia insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita termasuk di kalangan orang yang jumpa di sana. Salam, salam, bahagia kita. Baiklah para jemaah sekalian, ayat yang terakhir dalam siri ini, itu yang pertama, sifat dianya salam, sejahtera. Kemudian yang kedua, walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyya. Dan makan minum untuk mereka disediakan di dalamnya pagi dan petang sepanjang masa. Pagi dan petang sepanjang masa. Maka di sini ada sedikit perbincangan para ulama. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, kita kena ingat dalam syurga nanti tidak ada malam, tak ada siang. Kata Ibnu Jarir, la laila fil jannati wala nahar. Tak ada malam, tak ada siang. Sudah tidak ada la syamsa wala qamara. Dia tidak ada matahari, tidak ada bulan. Karena itu ahli syurga dia tak bertambah umur dia sebab tak ada pusingan hari. Kita ni yang dia bertukar umur, hari ni umur 50 tahun 1 hari, esok 50 tahun 2 hari, tahun depan 51 tahun contohnya, sebab ada hari, ada malam, ada siang. Tapi dalam syurga tak ada hari, tak ada malam, tidak ada siang. Habis kenapa Allah sebut di sini bukratan wa ashiyya, pagi dan petang? Jawab dianya,
Qala Ibnu Jarir At-Tabari, yakni baina ghadaihim wa asyaihim. Anggaran waktu kita makan di atas dunia dulu. Kita makan atas dunia dulu, makan sarapan pagi, makan tengah hari, petang, makan malam, itu dia panggil waktu makan. Waktu nak makan. Jadi maka Allah Ta'ala sebut di sini pagi dengan petang, maknanya kebiasaan kamu makan pada waktu itu. Pada waktu itu boleh je makan. Tetapi bagi orang yang pemakan, sedap juga dia kata ni, bagi orang yang kuat makan, bila-bila je dia nak makan, makanan ada. Hidup relax atas katil singgah sana dia, berasa nak makan buah, buah datang. Ui, Masya Allah, tabarakallah, nak makan buah apa? Sedap, kan? Cuma ayat ini menggambarkan waktu dan kadar waktu makan. Masya Allah, tabarakallah. Kita tak sedap fikirlah macam pukul berapa nak makan, macam mana nak makan. Yang kita kena fikir sekarang ni para jemaah sekalian, bagaimana kita nak sampai ke syurga, itu yang kita kena fikir, yang kita kena sentiasa berusaha. Mudah-mudahan kita layak ke sana, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, yang terakhir, ayat terakhir dalam siri kita ni, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah taman syurga yang kami akan berikan sebagai warisan. Mana warisan pusaka, mana tempat kita akan terima nantilah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa dari hamba-hamba kami. Jadi orang bertakwa itu orang yang layak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala terima amalan itu daripada orang yang bertakwa, dan Allah sediakan syurga bagi orang yang bertakwa. Maka kalau kita nak jadi orang yang bertakwa, nak jadi ahli syurga, kita kena jadi orang yang bertakwa. Bagaimana nak jadi orang bertakwa? Allah Ta'ala beri kepada kita Ramadan, kutiba alaikumus siyam la'allakum tattaqun. Allah kata, aku perdukan ke atas kamu puasa untuk apa? Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka di sini Allah Ta'ala sebut nurisu. Tengok ayat. Tilkal jannatul lati nurisu. Dengan mana kami berikan sebagai pewaris, penerima pusaka. Nurisu bermakna nunzil, mana kami beri kepada kamu tinggal di situ. Seolah-olah macam kita ni penerima pusaka. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kata ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala mempusakai hamba-hambanya yang beriman dengan syurga yang telah disediakan. Jadi yang penting dua-dua tu nak pergi ke syurga belaka, itulah yang menjadi harapan kita, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, tengok nota di bawah 830. Dengan ini, kata di dalam pimpinan kata, dengan ini berakhirnya ayat 63, berakhirlah perihal nabi-nabi yang diceritakan dalam surah ini, dan perihal orang-orang yang datang kemudian sesudah mereka. Mana nabi, pengikut-pengikut nabi, atba'ul anbiya, orang yang ikut nabi, dan yang baik dan yang jahat. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kumpulan yang kedua. Serta balasan yang akan diterima masing-masing sudah disiapkan. Maka orang yang baik, syurgalah tempatnya, dan yang jahat, nerakalah tempatnya. Wal'iyadzu billah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada tempat-tempat yang telah disebutkan tadi. Baiklah para jemaah sekalian, kesimpulan daripada ayat 59 hingga 63 tadi. Punca manusia tak solat. Tanda sikit, sebab penting bab solat ni. Punca manusia tak solat, asbabut tahawun ittiba'us syahawat. Sebab terlalu mengikut hawa nafsu. Jadi punca orang tak ikut apa ni? Tak lakukan solat ni sebab ikut hawa nafsu. Kerana itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembar, fa khalafa min ba'dihim khalf adaa'us salah wattaba'us syahawat. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi orang tak solat ni ikut hawa nafsu.
Sama lah tu kan. Yang kedua, orang-orang soleh, mereka tidak sibuk nak membesarkan body, nak memperbanyakkan harta, tapi mereka lebih menyuburkan jiwa. Menyuburkan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, sebab dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu, aku sediakan tempat bagi orang yang bertakwa dalam syurga. Jadi kalau kita nak syurga, yang dunia-dunia ni kita tinggalkan. Jangan ambil banyak, ambil sekadar kita perlu. Ataupun kalau Allah Ta'ala bagi banyak, kita gunakan dia untuk jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kan? Alhamdulillah. Yang ketiga, Allah peringatkan, isyarat kepada ayat ini, ahli syurga tidak ada perkataan yang buruk dalam syurga. Maka sesiapa yang ingin mencalonkan dirinya sebagai ahli syurga, malah meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Jadi kita sama-sama muhasabah lah para jemaah sekalian. Hari ni zaman kita duduk, zaman kita ni, orang tak apa ingat ke Tuhan, tak takut ke Tuhan. Dia punya komen bulan Ramadan dengan tak Ramadan sama je. Fitnah ke tak fitnah, serupa je. Maka inilah yang kita takut. Dan yang terakhir sekali, iaitulah penjagaan solat, satu kewajipan. Allah Ta'ala puji Nabi Ismail sebab jaga cucu dia solat. Kita nak jadi manusia yang terpuji, kita juga kena mendidik anak-anak dan cucu kita menjaga solat. Jaga kesempurnaan solat, jaga waktu solat, dan jaga segala perkara yang berkaitan dengan solat, khusyuknya dan semua perkara yang baik. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita akan sambung lagi siri yang akan datang bermula ayat 64. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.